Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung pengajian ilmu dalam menulis tesis. Dah masuk pada bab yang ketiga, iaitu bab metodologi kajian ataupun metodologi penyelidikan. Okey, semakin jauh kita dalam kelas mengaji tulis tesis ni, dah sehingga dah sampai bab metodologi, pakcik mengharapkan ilmu dalam bab 1, okey, daripada research background sampailah ke limitasi, dan kemudian daripada bab 2 daripada awal sehinggalah kita cover kepada menjawab research question dan menggunakan template, satu template kepada satu template. Itu adalah asas yang sangat kuat. Okey, sebelum saya masuk kepada bab metodologi, saya ingin perjelaskan bahawa metodologi ini adalah aktiviti penyelidikan. Jadi bagi postgrad especially yang nak menulis tesis, ini bahagian yang perlu kita realisasikan, iaitu kita mungkin turun padang, okey, untuk collect data, ataupun kita dah gunakan dokumen dan sumber yang ada untuk menjalankan penyelidikan. Jadi apa yang kita janji, lebih kurang janjilah, apa yang kita quote dalam bab 1, iaitu kita sebut ini masalah penyelidikan dan akan diterjemahkan dan dijawab oleh setiap objektif dan research question, dan kita kumpulkan maklumat. Jadi kita berjaya mendapatkan maklumat secukupnya, seluasnya dalam bab literature review untuk menjadi bekalan kepada bab 3. Jadi bab 3 tak perlu buat review, tak perlu cari, sebab semuanya telah diberitahu ataupun digambarkan dalam bab literature review. Jadi bab metodologi ini dengan menggunakan maklumat yang ada dalam literature review, maka kita akan menjalankan aktiviti dalam penyelidikan. Okey, bila sebut dalam metodologi ni, ialah saya nak sebut fenomena, saya nak sebut perkara, ataupun saya sebut aktiviti. Jadi saya secara umum saya sebut aktiviti lah. Jadi semua orang yang dia kualitatif ke kuantitatif ataupun mix ataupun multi method, anggap bila saya sebut, pakcik sebut aktiviti penyelidikan adalah menyebut ke arah kepada penyelidikan masing-masing lah. Jadi kalau kualitatif biasa dengan situational, dengan fenomena, tapi kat sini semua saya nak sebut aktiviti je. Jadi orang kuantitatif pun kena faham lah, ini maksudnya data collectionnya prosedur, ataupun orang saintifik nak beritahu ini adalah proses dalam penyelidikan. Jadi saya sebut aktiviti lah. Bila sebut aktiviti, maksudnya perkara ataupun situasi yang berlaku dalam penyelidikan. Okay, alright. So saya cover, so kita ada lebih kurang 18 slide, tolak 2, 16 slide. Jadi ada 16 slide untuk diperbincangkan. Walaupun secara objectively untuk permulaan kelas metodologi ini seperti biasa-biasa, kalau yang dah mengikuti kelas pengenalan dan literature review, saya akan tunjuk macam mana kita nak mulakan penulisan dalam tesis. So sekarang ni bab 3 lah, metodologi. So dalam metodologi macam biasa saya akan sebut macam mana nak tulis 1.1. Kalau dululah pengenalan. Jadi kita dah masuk bab 3. Jadi 3.1 iaitu pengenalan dalam metodologi. Kemudian nanti kita yang terakhir saya pakcik letak 3.12, kesimpulan dalam bab metodologi. Jadi itu kita punya objektif hari ini. Di akhir nanti saya akan tunjuk macam mana nak tulis 3.1 dan 3.12. Itu untuk permulaan untuk first class. Nanti second class kita akan pergi 3.2, 3.3. Okey, minta maaf kat sini juga hari ini juga saya akan cover juga 3.2 is in general. Kita akan fokus 3.2, untuk 2 hari lagi kita akan cover 3.3, iaitu reka bentuk penyelidikan ataupun research design. Jadi cuma hari ini adalah sesi pengenalan metodologi, santai-santai lah sikit. Okay, jadi saya cuma nak gambarkan apa secara zoom, secara spesifiknya kita akan lalui dari minggu ke minggu, dari hari ke hari. Kalau kelas 2 hari sekali, lepas tu esok kita ada perbincangan. Jadi saya nak tunjukkan hari ini adalah nak beritahu konten ataupun outline kita yang kita nak perbincangkan dalam bab 3. Tapi saya tak nak terlalu bincangkan outline. Saya nak supaya masa kita diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Jadi kita akan masuk juga penerangan tentang apa itu metodologi penyelidikan, kenapa dia begitu penting dalam research, kenapa bahagiannya je lah membezakan antara
researcher dengan non-researcher. Macam mana researcher orang yang dekat luar dengan researcher, academic researcher. So kita lebih rigorous, robustness. Jadi dekat sini yang membezakan. Jadi metodologi kena jadi yang matang. Sebenarnya kita kena align balik dengan bab 1, bab 2, dan sebenarnya kita dapat sedikit bayangan sebab nanti dekat bab 4 adalah analisis dengan finding. Jadi kita duduk tengah-tengah ni, research metodologi, kita kena buat seperti mana maklumat dalam literature review dan menyelesaikan seperti mana dalam objektif, dan kita kena tahu nanti dengan data collection yang kita kumpul ni, aktiviti yang kita kumpul nanti dengan teknik analisis yang betul, adakah akan dapat seperti mana dapatan yang kita inginkan bagi menjawab kita punya research question dan objektif. Okey. Kita mulakan dulu dengan perkara basic. Mungkin ada orang sebut ni dekat bab 1 awal-awal. Jadi saya tertinggal bab ni nak cerita awal-awal, tapi biasa kita akan tulis benda ni dalam bab 3. Jadi saya start dalam bab 3 lah, walaupun benda ni awal lagi orang kena tahu apa maksud dia, tapi saya sentuh sekejap satu slide saja dalam bab metodologi, iaitu nama dia falsafah penyelidikan. Okey, kita pergi slide nombor 1, iaitu falsafah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan dengan memberi jawapan kepada ketidakpastian. Okay, kita buat research sebab kita memang kita tak tahu. Jadi bila sebut ketidakpastian tu macam-macam lah. Researcher melakukan proses dalam penyelidikan. Bila sebut tidak pasti dia macam-macam kaedah penyelidikan kita boleh buat lah kan. Jadi dilakukan dengan memberi jawapan, mencari jawapan kepada ketidakpastian atau mencari ketepatan, kebenaran, makna bagi menerangkan sesuatu aktiviti atau perkara atau fenomena yang belum, yang sedang, yang telah berlaku. Okey, jadi penyelidikan ni mencari satu jawapan bagi sesuatu benda yang kita perlukan jawapan untuk mendapatkan tadi ketepatan, kebenaran dan makna dalam proses penyelidikan ataupun dalam aktiviti penyelidikan yang berlaku sebelum. Maksudnya sesuatu yang kita nak kaji itu ada yang belum berlaku, ada yang sedang berlaku, ada yang telah berlaku. Okey, jadi penyelidikan boleh dibuat. Okey, contoh macam bidang saya lah. So kita sebagai researcher nak jadikan satu aset kepada industri, kepada akademik, malah kepada government. Kita nak mencipta sesuatu alat untuk kegunaan industri. Jadi alat itu mungkin belum ada dekat industri, malah industri pun tak tahu nak guna atau tidak. Jadi kita nak menghasilkan sesuatu, kemudian kita nak propose. Okey, itu kajian yang belum. Kajian sedang. Okey, kajian sedang sekarang ni dia invest satu mesin teknologi, tak kisahlah kajian apa-apa pun, tapi kita nak tengok sejauh mana benda ini boleh terus dilaksana. Jadi research kena buat. Okey, benda ada, tool ada, tapi tak tahu macam mana nak make use, fully utilize. Jadi kita boleh gunakan kajian dalam sedang berlaku. Okey, contoh dalam sistem pendidikan abad 21 dia sedang berlaku. So macam mana kita nak memperkasakan pendidikan abad 21. Okey, ada kajian yang dah selepas. Dia dah buat benda tu, semua dah siap, kita nak tengok keberkesanan dia. Apa dia punya impact dia. Jadi ada kajian yang melibatkan benda tu telah berlaku. Jadi relax semuanya. Relax masuk kat sini, sebenarnya tak payahlah kita kata siapa lagi kuat, siapa lagi tak kuat. Semuanya penyelidikan, semuanya ada kepentingan. Kalau kata nak dapat PhD, semua dapat PhD. Okey, semua. Kalau nak grade on time, semua boleh grade on time. Cuma nak beritahu proses penyelidikan tu ada yang mengkaji benda yang sebelum, semasa dan selepas. Tak ada masalah. Okey, walaupun dalam bidang-bidang tertentu kita faham lah kan, kalau dunia orang pendidikan, mostly bidang pendidikan percentage yang paling banyak adalah sedang. Dia mengkaji benda yang sedang berlaku. Okey, sedang berlaku bermaksud bukanlah kata benda tu kat implement kat sekolah. Maksudnya orang duk bercakap benda tu, orang duk buat benda tu dekat sekolah pun baru mula awareness, tapi benda tu sedang. Okey, benda yang paling jarang kalau dalam pendidikan adalah benda yang belum. Tak sebut pun, kementerian tak sebut, sekolah tak sebut, benda tu tak sebut. Benda tu ada kat negara lain, cuma kita nak ubah suai, nak bawa masuk kat Malaysia. Jadi kajian tu mungkin orang dalam bidang pendidikan kena betul-betul cari supervisor dan ialah penilai yang boleh terima konsep yang macam ni kan. Tapi kalau saya engineering tak ada masalah. Memang
Kita researcher memang kena kaji benda sesuatu yang dapat memberi kebaikan kepada industri. Walaupun industri tak tahu pun benda tu, tapi in the end kita tahu benda tu dapat meningkatkan efficiency, reduce cost, so kita akan propose dekat industri. So kajian tu lebih kepada kita buat prototype contoh dia. Okey, macam tu jugalah, macam kajian eksperimen, kajian yang selepas pun ramai juga dalam bidang sains atau social science dia buat kajian keberkesanan contohnya. Okey, alright. Jadi falsafah penyelidikan, kita mestilah mengkaji benda yang kita tak tahu, kita tak pasti. Okey, dengan adanya aktiviti penyelidikan yang dapat memberi ketepatan. Biasanya orang kuantitatif nak tepat, accurate. Okey, kemudian nak beri kebenaran dan makna lebih kurang sesuai untuk kajian humanistik ataupun kualitatif. Okey, kemudian kita kena faham apa itu metodologi. Apa itu metodologi? Tadi kita tu falsafah penyelidikan. Okey, kena faham. So penyelidikan itu tadi itu falsafah. Okey, sekarang kita masuk apa itu metodologi penyelidikan. Metodologi. Okey. Metodologi kajian adalah kaedah bagaimana sesuatu kajian dijalan meliputi apa yang kita panggil, setiap penyelidikan tu dia ada macam step. Kita boleh kata aliran, langkah, prosedur, tata cara. Okey, itu memang bab 3. So, ini kalau orang tanya secara mudah, ini bab 3. Bab 3 memang kita akan cerita secara detail proses penyelidikan, ada yang jadikan aliran, ada yang katakan macam step by step, langkah, ada yang panggil prosedur, tata cara, itu penyelidikan. Okey? Biasa benda-benda proses yang disebutkan aliran, langkah, prosedur dan tata cara ni biasanya kebanyakan orang lukis dalam research design. Dia akan lukis satu gambar rajah, contoh daripada start to end. Tak kisah dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Okey, kenapa kita nak buat semua benda tu? Kenapa kita nak buat semua benda tu? Itulah metodologi yang dikatakan dia mempunyai aliran, langkah, prosedur dan tata cara tadi yang digunakan untuk apa? Macam kita ingat balik, apa saja yang kita nak buat dalam penyelidikan ni bagi menjawab objektif dan persoalan kajian. Apa aktiviti penyelidikan? Data collection, mengumpul, menguji, menganalisis maklumat yang kita dapat lah, ataupun data yang kita dapat tu. Okey, so secara keseluruhan saya baca metodologi kajian adalah kaedah bagaimana sesuatu kajian meliputi aliran, langkah, prosedur dan tata cara digunakan bagi menjawab persoalan dan ataupun objektif kajian bagi aktiviti mengumpul, menguji, menganalisis data. Okey, itu maksud metodologi. Kena ingat, kita tak buat review. Kita tak buat review dah. Sebab review semua dekat bab 2. Berdasarkan kajian lepas dengan menggunakan metodologi, itu bukan bab 3, salah tempat tu. Tu dekat bab 2. Bab 2 termasuk juga dengan review metodologi. Siapa yang dah cover kelas 2 dia tahu macam mana kita discuss secara kritis, synthesize dengan analisis, memasukkan elemen metodologi itu dalam penulisan supaya menjelaskan bahawa ada literature review bagi menjawab setiap research question ataupun hypothesis. Okay, kena faham seterusnya. Kita faham falsafah penyelidikan. Kemudian kita faham apa itu metodologi. Yang ketiga adalah penyelidikan. Okay. Kena cerita benda ni, walaupun sepatutnya dari awal bab 1 kena cerita, tapi supaya nak jelaskan, last sekali kita faham apa itu metodologi penyelidikan. Jadi kita dah faham apa itu metodologi, kita faham penyelidikan. Okey, bila sebut penyelidikan, semua orang penyelidikan, ada beberapa keadaan kadang-kadang saya baca tesis agak macam kecewa sikit bila saya tengok 3.2 contoh dia tulis tu reka bentuk penyelidikan. Saya cuma baca reka bentuk penyelidikan tu, apa yang saya faham, ini definisi reka bentuk penyelidikan. Dia cakap reka bentuk penyelidikan tu apa, tapi mana rupa dia. So dia tidak ada satu penjelasan dalam bentuk perenggan demi perenggan. Dia boleh cerita dalam perenggan tu fasa 1, perenggan yang kedua fasa kedua, ataupun kita kata aliran dengan langkah tadi. Okey, jadi dekat sini tak ada gambar rajah juga. Ada setengah orang macam saya prefer gambar rajah, lukis gambar rajah. Macam-macam lah, kita cover research and onion ke, ataupun mana-mana scholar yang lukis research design untuk metodologi. Okey, tapi kita hold sekejap benda tu, sebab kita ada lagi minggu-minggu yang ataupun hari-hari yang kita cover step by step nanti. Semua hari ni kita nak kena familiar dengan term-term dalam penyelidikan. Okey. Penyelidikan merupakan satu reka bentuk kajian. Okey, kita boleh katakan satu design yang berasaskan kepada penomboran. Okey, kita boleh kata penyelidikan ni, okey, faham saya tak zoom tau mana kuanti, mana kualitatif. Saya bagi general dulu.
Kita ada jadual kita, nanti you tengok dalam jadual pengkhususan bila nak cover kuanti dan kualitatif, multi dengan mix. Supaya hari ni you umum, oh ni research boleh buat tu. Jadi orang kuali kena faham apa tu kuanti, orang kuanti kena faham kuali, orang saintifik kena faham humanistik kena faham saintifik. So kita hari pertama ni tenang. Ini yang dikatakan penyelidikan. Jadi dia berasaskan penomoran ataupun numericals yang diukur berdasarkan, biasanya dalam yang main statistik ni berdasarkan rumus, berdasarkan formula, berdasarkan unit ukuran secara spesifik. Kalau tak boleh digambarkan dengan unit ukuran, kita gantikan dengan simbol berangka macam mewakili kan. Macam ni jadi satu, yang macam ni jadi dua. Jadi kita simbolkan berangka sebab kita nak boleh ukur benda tu. Okey, yang boleh diinterpretasi dalam kaedah statistik. Itu maksudnya dalam aspek statistiknya penomoran yang boleh diwakilikan formula, rumus, unit ukuran ataupun simbolik berangka. Supaya kita boleh measure dalam statistik. Okay. Juga boleh guna dalam konteks, tak semestinya nombor, kita boleh gunakan dalam konteks by words, text, okay, by picture, visual, yang perlu ada huraian untuk menjelaskan pelaporan secara verbatim, ayat demi ayat, frasa demi frasa. Okay, kita kena faham kadang-kadang bila kita nak memahami sesuatu tu dengan melihat figure pada nombor atau statistik, kita boleh faham secara tepat, secara accurate. Tetapi bila melalui ayat, macam tadi ayat demi ayat, frasa demi frasa, okay, dengan menggunakan teks atau visual, dia jadi subjektif. Jadi penjelasan dan pemahaman orang berbeza-beza, dari mungkin orang yang expert, pakar, orang yang biasa atau orang yang buat pertama kali. Jadi sebab tu bila kita kajian contohnya kualitatif yang berbentuk humanistik ni, dia lebih berbentuk subjektif. Jadi pemahaman dia. Jadi justru itu bila kita mengkaji sesuatu pengetahuan yang kita kurang jelas, kita nak explore, bila kita nak collect data, bila kita nak buat interview, nak refer dokumen, kita kena cari benda-benda yang bertujuan. Supaya kita dapat maklumat yang paling tepat. Sebab kalau kita jumpa dengan kepelbagaian sumber yang kurang tepat, so dia akan, kita tak cakap kurang tepat lah, kita nak dapatkan kejelasan. Bila tepat ni untuk orang kuanti, okay? Kita nak dapatkan kejelasan yang mendalam, kita kena buat satu kaedah proposif. Okay, namun begitu dalam kualitatif sendiri pun dia ada limitation. Tak semestinya semua kajian tu kena gunakan proposif. Kita ada banyak lagi sampel-sampel yang sesuai untuk kualitatif, mahupun cerita yang sama dalam kuantitatif. Okey, jadi secara keseluruhan nak beritahu dalam slide ni apa itu penyelidikan. Yang pertama dia kata nak katakan reka bentuk yang boleh berasaskan penomoran, yang boleh diukur dalam statistik, dan juga by words dan by picture yang dapat diperjelaskan ayat demi ayat verbatim. Dia katakan verbatim tu ayat demi ayat atau frasa demi frasa. Okey, bagi menunjukkan kuantiti atau sesuatu tu. Okey, bila kita buat research ni nak menggambarkan apa output ataupun kuantiti sesuatu yang kita dapat tu, sama ada kita kata oh dia banyak, sedikit, tinggi, rendah. Okay, kalau dalam statistik kita dapat satu berdasarkan unit ukuran dengan simbolik berangka tadi, kita boleh menilai daripada statistik, oh yang ni kalau macam ni markah ni tinggi ni, markah ni sederhana, markah ni rendah. Kadang-kadang kita boleh buat range, okey, macam markah peperiksaan 80 ke 100 tu A. Jadi kita boleh simbolkan dengan nilai statistik. Tetapi bila contoh kita gunakan kaedah kualitatif, consider kita tak tahu. Okey, contohlah ini contoh, okey. Okey, kalau saya tanya saja je, mungkin bukan saya lah, orang lain. Saya cuma ambil watak tu. Okey, kalau saya tanya orang, okey, you all suka tak saya? Ataupun saya tanya, okey, cara saya mengajar okey tak? Sampai you all boleh faham tak cara saya mengajar? Okey, saya tanya dengan 10 orang pelajar, saya akan tanya. Okey, semua tu alhamdulillah semua kata okey lah. Tapi bila sebut okey tu, masing-masing ada kata okey lah, not bad. Jadi masing-masing dah memberi jawapan yang kita tahu jawapan dia keseluruhan okey. Tetapi bunyi jawapan dia tu berbeza-beza. Ada kata okey lah, okey sangat. Ni kata not bad. Tapi jawapan dia berbeza-beza. Itu keunikan yang ada
dalam kualitatif, bila kajian dengan humanistik, kita kena faham untuk buat interpretasi dia supaya sebenarnya jawapan yang diberi oleh 10 orang ni sebenarnya apa yang kita boleh simpulkan. Okey, itu yang kita kena tengok ayat dia. Sebab tu bila kualitatif ni dia tak boleh tengok simbolik satu perkataan mewakili, tidak boleh. Dia tak boleh, dia tengok ayat. Jadi kalau hampir pada ayat tu kita faham maksud dia. Jadi sebab itulah kita ada proses validity tu untuk mengelakkan bias. So itu proses yang kita cover dalam bab 3 lah. Jadi nak beritahu kita nak beritahu dengan nombor ke, dengan teks ke, dengan visual ke, benda tu boleh diukur dalam penyelidikan. Tengoklah kesesuaian dalam penyelidikan, mana yang terbaik, mana yang lebih sesuai. Kalau sesuai dalam menggunakan kaedah deskriptif, kaedah kuantitatif, gunakan kaedah kuantitatif. Lebih bersesuai untuk deskriptif kuali. Nanti orang confuse pula apa deskriptif kuali, deskriptif kuanti. Okey, deskriptif dia universal, dia boleh kuantitatif dan dia juga boleh kualitatif. Tapi definition bagi orang kualitatif, deskriptif tu bermaksud yang kita visualize dalam bentuk abstrak. Dia lebih bentuk abstrak. Jadi kalau kita faham dulu bentuk abstrak tu, dia jelas. Walaupun dalam satu abstrak ada isu, ada objektif, ada method, ada analisis, ada discussion. So dia berbentuk macam tu lah. Dia penjelasan yang mendalam. Kan macam kita buat abstrak, komplit semua benda kat situ. Jadi konsep dia. Tapi bagi orang kuantitatif, deskriptif lebih. Padahal dua-dua sama je. Dia lebih pada menunjukkan bentuk jadual, gambar rajah. Tengok jadual ni, bank negara keluar benda ni. Kita tengok statistik dia, okey, secara deskriptif dia ni paling tinggi, ni paling rendah, ni paling lama, ni paling pendek. Jadi kita boleh measure dengan dalam bentuk statistik. Okey, jadi bentuk tu penyelidikan. Jadi untuk dalam konteks ni, buka minda you all bahawa research ni jangan fikir aku kuanti, aku kuali. Saya fikir you all lepas ni akan jadi seorang researcher. Kita tak boleh kata aku orang kuanti, aku orang kuali. Tidak boleh. Aku orang premier, aku data secondary. Bukan. You kena matang dalam kes ni, you kena faham membezakan bagi keperluan dalam penyelidikan. Kita kena tahu setiap proses atau aktiviti penyelidikan tu, sesuatu kaedah tu digunakan dapat satu kelebihan. Okey? Yang you kena faham, yang ni semua orang kena faham. Kita tak kata dia yang paling baik, tetapi sesebuah research tu bila menggunakan kepelbagaian kaedah, dia saling melengkapi, mengambil kekuatan daripada satu kaedah lain dan juga menutup kelemahan dalam satu kaedah dengan mengisi dengan kaedah yang lain. Jadi banyak menggunakan kaedah tu dia bagus. Sebab tu ada dalam kajian kejuruteraan engineering, biasanya banyak kajian ni sebenarnya ada orang nak buat, tapi dia menggunakan metodologi yang lain pula untuk menguji benda yang tu. Jadi pengujian benda yang sama tapi menggunakan kaedah yang berbeza. Sebab dia nak tentu, biasanya orang engineering ni dia tool alat. Jadi dia nak tahu alat mana yang lebih efisien. Jadi banyak guna metodologi. Okey, mungkin kajian orang sains sosial mungkin lebih kepada penukaran pada item baru, parabel baru. So nak mengkaji secara direct ataupun indirectly. Okey, itu dia lah. Jadi gunalah beberapa kaedah yang ada. Okey. Okey, justifikasi pemilihan ataupun kita kata bagi nak pilih metod mana yang kita nak guna, kenapa aku nak guna ni, aku nak gabung, aku nak guna satu je, kita panggil justifikasi pemilihan kaedah. Okey, dalam konteks ni saya luaskan sedikit. Dalam research ni you kena faham dari awal lagi. Jadi perkataan ni you dari jelas, dari segi masalah pun kita nampak. Jadi wording, perkataan itu boleh menggambarkan ini kuali, oh yang ini case study, yang ni buat korelasi. Tengok problem statement boleh measure. Okey, mungkin kita tak perasan sebab kita baru lagi. Tapi bagi penilai dan mensyarah, dengan perkataan itu kena berhati-hati. Okey, yang ni saya nak jelaskan dari segi tengok dekat problem statement ataupun penulisan dalam you punya bab 1 dan bab 2, kita tahu bab 3 you nak pakai metod apa. Jadi justifikasi dan pemilihan kaedah tu mengenal pasti, menentukan. Okey, mengenal pasti, menentukan, menyiasat melalui interpretasi objektif. Kalau ini nampak macam kuanti lah, mengenal pasti, menentukan, menyiasat, diinterpretasikan dalam konteks objektif. Biasanya objektif ni positif, kan, negatif, and significance. Okey, yang ada kuat, regression, korelasi yang kuat, yang sederhana, yang lemah, yang simplified ataupun menggunakan kaedah. Biasanya dalam kuantitatif akan nilai significant. Okey, dalam biasanya orang kuantitatif ni dia akan gunakan ALTT ni, ALTTT. Dia adil, logik, tepat, terukur dan teruji. Adil, logik, tepat, terukur dan teruji. Ini sifat orang kuantitatif yang bersifat objektif.
Macam gitulah bila jawab soalan periksa yang ada pilihan tu, A, B, C, D. Okey, kita kena pilih salah satu. Okey, suatu masa dulu zaman saya belajar dulu memang kita ada banyak buku rujukan cikgu pakai buku teks, yang ni tuition pakai buku Sasbadi, yang ni pakai Longman, yang ni pakai Fajar Bakti. Jadi bila kita buat exercise latih to be, bila dalam satu soalan tu biasanya dalam bukan maths lah, soalan lain lah, soalan sejarah ke, perdagangan ke, ekonomi ke. Okey, cikgu kata jawapan B. Saya kata bukan, buku ni kata C. Ni pula kata kawan ni kata buku D. Kemudian cikgu cakap macam ni lah kan, dah banyak sangat jawapan ni, kita bagi bonus je lah. So untuk soalan ni semua betul. Okay kan? Saya merasa tu zaman-zaman belajar macam tu. Okay? Jadi zaman dah berubah. So sekarang kalau tengok soalan-soalan anak saya, dia kata sila bulatkan jawapan yang paling tepat. So bila sebut paling tepat tu tak boleh lah. Kalau cikgu kata B, B lah. Memang tak boleh nak buat apa lah. Melainkan kalau tukar soalan boleh jadi C. Dia macam mana pun tetap B. Hanya tu maksudnya bulatkan jawapan yang paling tepat. Itu objectively. So orang kuantitatif kena gunakan satu formula atau satu rumus atau satu unit ukuran dapat memberikan justifikasi yang tepat. Dia tak payah. Orang kata dia positif dan signifikan. Dah. Ya, memang clear and cut. So dia tak perlu nak jelaskan lagi. Tapi kalau orang kualitatif, humanistik ni, dia kata okey, betul, menunjukkan bahawa kalau kita gunakan kaedah ni pelajar akan berjaya. Ya ke boleh berjaya? Berjaya macam mana Macam mana dia boleh berjaya Kenapa? Bagaimana? Jadi itu kajian humanistik. Dalam kualitatif dia kena beri satu penjelasan yang mendalam supaya orang faham. Okey, sebab itulah dia buat guna kaedah ni Jadi itu beza dia. Jadi kalau tanya saya, kalau mixed method ni dia complement. Maksudnya tadi dapat beri jawapan, yang ni dapat beri jelas. So bila kita combine together, dah finding tu dapat macam saling lengkap dan melengkapi. Okey, tadi yang saya konteks yang lebih pada statistik yang secara adil, logik, tepat, terukur dan teruji. Okey. Namun dalam konteks lain, kualitatif contoh dia lebih pada kefahaman terperinci, meneroka proses, perspektif yang kaya, terperinci, mendalam tentang sesuatu perkara atau satu proses, fenomena, permasalahan yang sebenar, permasalahan yang unik. Nampak tak kat sini? Jadi kalau saya tengok dekat problem statement contohnya, sebut okey, ada benda ni kena diuji kerana dapat menjelaskan kefahaman terperinci. Saya dengar je ataupun nampak je perkataan kefahaman terperinci tu, saya dah bayangkan kajian ni mesti kajian kualitatif. Tetapi bila tengok dekat objektif, dikhususkan lagi dekat bab 3, bila tengok kajian ni hanya menjalankan kajian kuantitatif, something wrong dekat problem statement dia. Kena tukar balik. Tak boleh guna perkataan kefahaman terperinci dalam problem statement sebab kajian ni buat pure kuantitatif. Dia cuma buat kuantitatif sahaja. Monomethod dia kuantitatif sahaja. Jadi kena betulkan balik. So kita kena betul realise kan apa yang ditulis dalam bab 1 tu dengan apa yang kita buat dalam bab 3 kena sama. Okay? Be careful ayat ni kefahaman terperinci, meneroka, perspektif yang kaya, apa lagi, menjelaskan secara mendalam kajian realiti yang sebenar, masalah yang unik. Unik tu dia represent case study. Biasa case study memang dia punya matching words dia adalah case study. Akan membentuk satu teori baru atau grounded teori. Jadi setiap perkataan tu, sebab tu saya tulis bawah sini, setiap istilah dan frasa yang mempunyai penentuan atau makna yang khusus, sama ada dari segi kaedah kajian yang digunakan atau dari segi analisis, teknik analisis yang digunakan, dan menyusun data dari segi statistik yang digunakan untuk analisis data. Jadi setiap perkataan yang kita wakilkan dalam penjelasan, dia sebenarnya memberi makna kepada kaedah dan teknik analisis yang kita gunakan dalam penyelidikan. Okey, dah 28 minit dah, baru slide nombor 6. Okey, kita cuba habiskan. Okey, dekat sini saya cuba nak bagi you all faham terms. Okay, kita awal lagi, jangan nanti dekat guru WhatsApp, saya buat kuantitatif sini, saya buat kualitatif sini. Ni namanya baru pengenalan. Ni umum, tak masuk mana-mana lagi, 3.1 pun tak masuk lagi. Jadi dia lebih pada nak faham apa itu metodologi. So kajian kita biasa jumpa apa tu scientific, apa tu humanistik. Okay, pendekatan saintifik melihat dari segi aspek klinikal. Ini saya sebut, saya kena fikirkan yang mendengar ni mungkin ada bidang healthcare, ada bidang undang-undang, bidang engineering, okay, bidang
ekonomi, bidang sejarah, okey, ada bidang bahasa, bidang IT. Jadi kita kena faham secara general dulu. Okey. Pendekatan saintifik. Apa tu saintifik? Saintifik adalah melihat dari segi aspek klinikal, memfokuskan kepada outcome apa yang dihasilkan dalam memberi impact atau kesan. Okey, ingat dalam research, proses penyelidikan tu penting. Proses penyelidikan tu penting bagi semua kuantitatif dan kualitatif. Tapi bila sebut saintifik, walaupun dia ada proses penyelidikan, outcome terakhir tu yang sangat penting. Jadi kita akan tengok yang last output findings. Tetapi bagi kualitatif, you bacalah buku mana-mana kualitatif tu, aspek dia lebih mementingkan proses penyelidikan daripada outcome. Ya, sebab tu orang kuantitatif ni tak betul sebenarnya, tapi dia orang duk rasa mungkin terbawa-bawa watak tu. Aku tak signifikan lah, macam mana nak modify data ni supaya jadi signifikan. Aku tak dapat positif lah, jadi negatif lah. Aku tak dapat normal lah, macam mana nak jadi normal lah. Sebab dia bersifat positif tu, positivism tu. Maksudnya dia nak sesuatu yang kena dapat positif dan signifikan lah. Aku kena dapat outcome yang macam tu. Dia mementingkan outcome dia. Aku hubungan dia signifikan, okey, cantik, semua positif. Jadi bila saya jumpa secara umum, dia jumpa dengan sahabat-sahabat saya ataupun student-student, bila saya tanya, okay, you punya file dia okey, so far okey, yang direct pun cun, yang indirect pun semua dapat lah, okey lah. Jadi itu berbicara dia. Tapi kalau berbincang dengan orang kualitatif, dia lain. Sebab tu you kena faham yang kita sentuh nanti, kita akan sentuh pasal instruments. Okey, kalau orang kuantitatif, dia mewakilkan sesuatu untuk jadi instrumen. Contoh mewakilkan soal selidik menjadi instrumen. Tapi bagi orang kualitatif tak, dialah instrumen. Jadi dalam penyelidikan ni, kalau tengok student mana ni demam, kualitatif ni demam susah, sebab dialah instrumen, dialah penyelidik. Jadi kalau dia tak ada, macam mana research tu nak berjalan? Okey. Tapi bagi orang kuantitatif tak ada masalah. Mana demam lah 2 minggu. Sekarang stage ke mana? Sekarang stage hari tu dah sempat dah edar questionnaire, buat online je, tunggu feedback je, dalam 2 minggu lagi dapat lah. Jadi dia boleh tidur je. Nanti dah dah sihat, nanti 2 minggu, nanti dia ambil je lah data tu, dia boleh analisis. Saya silap analisis 1 malam je. Tapi bagi orang kualitatif tak semudah itu. Okey, kita nak dapatkan data, kita kena buat ada repo, kita ada buat proses interview. Mungkin interview tu tak boleh kita very good plan. Memanglah good plan, tapi suddenly kena ada buat interview lagi. Tak saturated sampai lagi tak. Itu isu dia. Tak saturated, tak sampai habis-habisan. Tapi kalau kuantitatif, dah edar questionnaire tu. Sebab tu questionnaire tu kena accurate. Sebab bila dah edar, tak boleh patah balik. Takkan nak boleh patah balik? Memang boleh patah balik. Start pada kosong balik lah. Kena set up design baru, kena hantar expert balik. Tu masuk dia. Okay. Kemudian tadi kita dah pergi saintifik, yang lebih pada tengok pada outcome. Humanistik menumpukan aspek-aspek yang lebih bercorak naturalistik, seperti faedah-faedah, kebaikan dan keutamaan. Okay. Bila kita tanya apa faedah yang kita dapat kita pakai questionnaire je. Kalau guna questionnaire, bermaksud you dah tahu dah faedah-faedah itu. Anda cuma nak kenal pasti dan nak tentukan mana satu faedah yang duduk tertinggi, mana yang kritikal, mana yang rendah, kan? Tetapi dalam kes kualitatif, dalam bentuk humanistik, lebih bentuk naturalistik. Kita jumpa dengan individu tersebut, kita tanya apa yang faedah you dapat bila dah join kelas mengaji metodologi ni. So dia akan beritahu macam ni. Kita jumpa orang yang kedua. Okay. Walaupun kajian kuantitatif tu bila disebut bila kuantiti yang banyak. Statistik ni kalau tanya, kalau saya dapat data 1000, saya dapat data 800, mana lagi bagus? Data 1000 tu lagi bagus daripada 800. Tetapi kalau kualitatif, kita sebut subjectively bila sebut numbers. Okay, kalau you interview 100 orang pun, kalau dah interview yang ke-20 tu pun, bila dah interview jawapan hampir sama, pergi 21 pun dah hampir sama, pergi 23 hampir sama. So dia saturated lah. Dia tak boleh pergi mana dah, pergi kat situ je. Jadi penyelidikan itu tidak perlu sampai ke 1000, sebab kita interview by individual. Kita ambil proses tu. Proses tu dah katakan proses. Awal-awal lagi kita collect 2000 lah. Data 2000 lagi bagus. Okay, kita cari kira sampling size yang paling susah sekali, paling boleh dapat satu nilai yang banyak. Kita jangan ambil yang simple-simple lah. Ada orang macam ada menilai satu individu tu macam tak bagus, saya pun tak faham. Sampai sekarang saya tak ada jawapan. Orang kata Craig Morgan tu tak bagus. Okay, saya susah saya nak measure. Nanti kita pergilah. Bukan kata tak bagus,
tengok kesesuaian. Kalau tanya saya, Krazy Morgan dia punya ralat persamplan dia pakai 5%. As long you pakai 5%, you nak pakai Krazy Morgan, okey. Kalau rasa nombor tu cantik, nombor genap, pakai jadual. Kalau nombor tu pecah, pakai formula, tak ada masalah, gunakan. Tapi kalau you pakai ralat 1%, pakai Krazy Morgan, kurang sesuai. Tapi biasa dengar kat luar orang tak cakap macam tu. Dia kata Krazy Morgan ni dah lama sangat, orang tak payah pakai dah, asyik-asyik Krazy Morgan. Itu jawapan tak matched lah, tak boleh nak terima jawapan tu lah. Okay, kita dah faham apa tu humanistik, apa itu scientific. Secara mudah, scientific lebih pada bentuk statistik untuk orang yang berkaitan orang apa yang mementingkan outcome ataupun dipanggil kuantitatif. Humanistik lebih pada kualitatif. Okey, kita ada lagi dua term yang kita kena faham, iaitu utilitarians dengan institutions. Okey, utilitarians ni bermaksud sesuatu prestasi atau pencapaian yang diukur melalui jumlah. Okey, sesuatu yang kita dapat tu tengok total, as the total. Okey, semakin banyak jumlah tu, semakin tinggi keberkesanan suatu aktiviti tu. Okey, yang dilaksanakan dan sebagainya. Ataupun semakin banyak jualan, semakin banyaklah kita punya keuntungan perniagaan. Jadi kita tengok di hujung nanti, dia tengok secara total dia. Okey, so iaitu kan dah ada relate dengan scientific. Jadi utilitarian, maksudnya fully utilize kan, kita tengok keseluruhan, kebanyakan itu menggambarkan dalam konteks scientific dan utilitarians. So yang kedua adalah institutions. Okey, dia adalah humanistik, bersifat humanistik, boleh melihat impact pada setiap individu. Macam saya sebutkan tadi, humanistik kita melihat kepada proses penyelidikan, kita tengok individu. So kita boleh tengok kesan ataupun impact yang kita nak cari tu, nak dapatkan kejelasan yang terperinci dan mendalam tu melalui individu pun kita dah boleh dapat. Bukan menilai dia banyak. Tu kita kena tahulah, kalau sebut utilitarian tu kita faham dia berbentuk saintifik, dia mementingkan outcome banyaknya. Okey, kalau institution tu dia lebih bentuk humanistik. Subjektif, seorang pun dah okey. Bila orang kata interview banyak mana, seorang pun dah cukup. Saya ada jumpa ada satu mungkin dia mendengar lah. Okey, dia pernah buat kajian, dia kata saya interview 2 orang je. Dia kata siapa? Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Australia. Cukup lah. Kan? Banyak orang buat research. Kalau saya ceritalah, kalau saya sebut ni mungkin dah boleh agak kajian siapa. Sahabat saya di UC ada buat kajian PhD dia, cuma tengok video je. Roger Federer dengan Nadal. Kan? Tengok dua tu, tengok rakaman video, habis. Ada orang buat kajian tentang mungkin dalam bidang bahasa, mungkin nak tengok dramatik. Dia tengok je filem Hindustan. Pada minit keberapa dia menangis, lagu macam mana boleh menjadi ayat sedih. Tengok video je. Jadi tengok video pun boleh dapat PhD. Okey, yang tadi tu tengok rakaman orang main tenis pun boleh dapat PhD. Subjektif. Tengok individu pun boleh dapat memberi gambaran. Itu institution ataupun kita panggil humanistik. Kemudian kita nak tengok sumatif dengan formatif. Dia bukan apa tau, dalam bab 3 ni nanti you akan jumpa macam-macam term. Bila baca buku sistematik, apa benda formatif, apa dia sumatif. Ini tujuan saya first class supaya you all dengar, you faham dengan perkataannya. Sumatif bermaksud sum jumlah, iaitu menilai sebanyak mana kesan-kesan khusus ataupun aktiviti yang telah dicapai dalam komponen-komponen atau unit secara gambaran yang menyeluruh. Okay. Di akhir sesuatu aktiviti ataupun di penghujung. Di hujung nanti baru kita tengok. Okey, ini cuba you faham. Okey, dia ada bersifat scientific. Dia ada bersifat utilitarian, sebab kita melihat pada aktiviti proses penyelidikan, kemudian kita diukur di akhir nanti atau di hujung. Kita tengok outcome juga. Okey, tapi formatif bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan sesuatu aktiviti yang sedia ada, membuat keputusan sama ada untuk meneruskan, mengubah sesuai atau menyemak atau menghentikan. Okey, formatif ni kadang-kadang kita nak tengok satu keberkesanan. Okey, yang sedia ada. Kita tengok okey, benda ni, aktiviti ni sedia ada. So kita nak buat keputusan sama ada kita nak teruskan ke, kan? Kemudian kita nak sama ada kita nak ubah sesuai ataupun kita nak menyemak atau nak menghentikan. Itu berbentuk formatif. Okey, yang sedia ada sekarang nak tengok keberkesanan dia, sama ada kita nak teruskan, ubah sesuai ataupun kita nak hentikan. Kalau sumatif ni kita tengok jumlah. Tengok secara jumlah, tengok nanti di hujung aktiviti tu baru kita ukur. Ini berbeza dengan sama ada kita nak buat sumatif ataupun formatif.
Yang tadi institutions ataupun utilitarian, scientific dan humanistic. Okey? Nanti you tengok slide ni. Okey, kalau baca you boleh bezakan antara term-term scientific, humanistic, utilitarian, institution, sumatif dengan formatif. Okey, andaian metodologi. Ini saya beri secara umum je lah kan. Kalau sebenarnya kalau faham dia satu ayat tapi dekat situ boleh bezakan mana satu kuanti dan mana satu kuali. Okey, saya beginilah kan. Sebut kuanti kuali sama je, scientific, humanistic. Kan. Yang ni formatif, yang ni summatif. Ini apa, utilitarian, ni institution. Sama. Sebab tu saya gunakan istilah. Cuma nak permudahkan secara umum saya sebutlah kuali dan kuanti. Okey. Penyelidik memberi tumpuan pada proses dan hasil kajian. Proses dan hasil kajian. Proses dan hasil kajian. And kalau sebut tadi, kalau outcome tadi penting pada orang kuantitatif, proses penyelidikan pada orang kualitatif. Penyelidikan inginkan ketepatan iaitu ataupun saintifik yang signifikan. Itu biasa dalam kuantitatif. Yang dapat beri makna, bagaimana manusia memberi makna untuk memahami kehidupan. Humanistik, itu kualitatif. Penyelidik menggunakan instrumen, iaitu contohnya soal sidik. Tetapi penyelidik kita sendiri boleh jadi instrumen bagi orang kualitatif, bagi mengumpul data ataupun analisis. Penyelidik melibatkan kerja ataupun aktiviti yang dibuat. Kita buat kajian lapangan, lagi buat apa? Buat eksperimen, buat korelasi, buat regresi, buat multivariate, buat multiple regresi, buat hubungan, sebab, kesan, sebab, akibat. Jadi itu bentuk yang kita buat. Dan kita pergi kajian lapangan, dan kemudian kita buat aktiviti dalam penyelidikan. Namun refer scholar, bab ni refer banyak macam scholar. Ada kata sebenarnya research ni dua je, empirical dengan descriptive. Ada orang pecah, dia ada exploratory, dia ada explanatory, dia ada descriptive. Setiap scholar buku, you baca buku Creswell dia cakap macam ni, you baca buku Umar Sekaran dia keluar macam ni. Siapa-siapa punya scholar buku research methodology, dia mengistilahkan penyelidik terbagi pada berapa. Jadi nanti kita secara detail kita akan discuss benda ni, tapi saya nak beritahu ini jangan bergaduh sebab scholar. Jadi maksud dia sama je. Bila kata kalau contoh orang kuantitatif, dia kata dua je, iaitu deskriptif dengan empirical. So kalau deskriptif tu biasa tu lah, yang tidak ada hipotesis, jangan tengok secara direct je, tengok jumlah per unit tu dah tahu dah, visual ke table ke gambar rajah dah boleh baca. Tapi kemudian kita ada hipotesis dengan ada korelasi ataupun regresi, kita panggil itu empirical. Tengok juga macam mana orang guna data secondary punya pemahaman. Dia sama tapi cara penjelasan tu berbeza ikut bidang masing-masing. Exploratory dengan explanatory. Ada orang kata explanatory dengan exploratory ni orang kualitatif je. Ada beberapa scholar mengatakan exploratory tu yes kualitatif, tapi explanatory tu dia boleh jadi kuantitatif dan kuantitatif. Ada orang kata tadi yang regresi, korelasi tadi tu dia adalah empirical. Tetapi kalau saya baca buku lain, korelasi dengan regresi tu explanatory. Sebab dia ada kaitan kajian hubungan dan kesan. Itu boleh jadi explanatory. Jadi prefer je buku mana-mana, make sure you cite buku yang betul supaya you jelas benda tu, you refer orang yang betul. Yang ni bab ni dia banyak scholar, banyak mazhab. Kemudian pendekatan penakulan. Dalam bahasa Melayu dia namanya penakulan, tapi dalam bahasa Inggeris approach. So kita biasanya ada dua approach, tiga lah sekarang. So kita ada induktif, lebih sesuai untuk kajian humanistik ataupun kualitatif. Kemudian kita ada deduktif, iaitu kajian kuantitatif, didaktif. Kemudian kita ada abduktif. Abduktif adalah maksudnya untuk orang buat mixed method. Abduktif adanya induktif dan didaktif bersama. So kajian dia ada induktif, ada didaktif. Jadilah abduktif. Nanti kita akan cover satu hari, cover pasal penakulan ni ataupun approach, research approach ni. Kena faham benda ni. Dia sebenarnya research ni layer by layer. Kita kata aku nak pakai interview, aku nak pakai kualitatif, tak boleh. So untuk 3.2, 3.3, 3.4 ni adalah proses-proses awal untuk kita identify pemilihan apa method spesifik strategi yang kita gunakan dalam penyelidikan. Kemudian sedikit sebab ini sekadar additional, mungkin hari tu di bab 1 saya tak cover hipotesis.
Okey, kita sebenarnya dalam bab 2 kita menulis literature review bagi menjawab research question dan hypothesis, tapi kita tak spesifik study pasal hypothesis. Nanti dekat bab 3 ni kita ada satu bahagian especially untuk orang kuantitatif, nanti kita akan cover hypothesis. Tapi saya menarik untuk discuss benda ni. Kalau term, kita jumpa term ni relax lah, tak payahlah nak lari kan. Saya pun tak hafal, saya pun kena tengok slide juga, kadang-kadang takut tersilap. Okey, kita dalam hypothesis kajian ni dia ada macam proses tau. Dalam penyelidikan kita kena faham proses kenapa penyelidikan itu perlu dibuat. Okey, saya sebut dulu perkataan tu. Kita ada axiom, postulat, natijah, hipotesis dan teori. Okey, nak faham benda ni dia kena baca semua. Apa tu axiom, postulat, theorem, natijah, hipotesis dan teori. Okey, saya cerita kan dengan contoh. Axiom ni dia adalah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan. Adalah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan. Contoh saya bagi, banyak orang bergembira. Banyak orang bergembira. Okey, dia ni axiom ni sebab pernyataan yang tak perlu dibuktikan. Okey, postulat adalah satu pernyataan yang telah diketahui umum. Contohnya, memang banyak orang yang bergembira. Tadi axiom kata banyak orang bergembira, tapi postulat dia kata memang banyak orang bergembira. Ini memang dah diketahui umum. Okey. Nombor 3 dia adalah teorem. T-E-O-R-E-M, theorems. Digunakan sebagai asas untuk membuktikan pernyataan tertentu. Jadikan asas untuk membuktikan pernyataan tertentu. Banyak orang bergembira kerana boleh balik kampung menyambut hari raya. Itu teorem menggunakan sebagai asas. Maksudnya, banyak orang gembira ni, kalau kau bagi cuti, banyak orang gembira ni kerana boleh balik kampung menyambut hari raya. Tapi apa natijah dia? Natijah adalah pernyataan yang menyokong teorem. Kalau teorem tadi cakap banyak orang bergembira kerana boleh balik kampung di hari raya, tapi natijah menyokong teorem. Dia kata banyak ni contoh banyak orang tersenyum. Tadi dia cuma nak menyokong tadi, cuma cakap tadi banyak orang gembira kerana boleh balik kampung di hari raya. Cuma natijah tambah banyak orang tersenyum kerana bergembira selepas dibenarkan boleh balik kampung untuk menyambut hari raya. Janganlah kecam saya lepas kerja ni, lepas ni saya saja je bagi contoh dengan keadaan kita sekarang kan. Siapa tak gembira balik kampung hari raya kan? Jadi natijah ni nak beritahu semua orang, banyak orang senyum. Dan senyum kerana bergembira selepas dibenarkan balik kampung di hari raya. Itu natijah dia. Jadi kemudian bawa hipotesis. So tadi tu axiom, postulat, teorem dan natijah. Ini kita boleh katakan dia isu dalam literature review. Jadi apa yang you nak hipotesiskan? Hipotesis adalah satu pernyataan yang boleh diuji. Tadi axiom, postulat, teorem, natijah, dia tak boleh diuji. Ini kan memang orang dah tahu, dah memang terbukti, ini semua orang umum dah tahu. Ini asas dia nak membuktikan. Ini sebab orang tersenyum, jelas semua orang tersenyum kerana gembira dapat balik kampung. Ini semua natijah je. Tapi tak boleh diuji. Tapi hipotesis boleh diuji. Contoh kat sini. Contoh untuk hipotesis. Benarkah banyak yang bergembira selepas dibenarkan balik kampung menyambut hari raya? Atau banyak lagi orang yang tidak bergembira banyak lagi orang tidak bergembira selepas dibenarkan balik kampung menyambut hari raya. So ada dua. Faham tak tadi? Tadi tak ada. Tadi dah ada je. Sekarang dua. Betul ke ramai orang tersenyum kerana benarkah orang gembira dibenarkan balik kampung? Atau banyak lagi orang tak gembira dibenarkan balik kampung untuk menyambut hari raya? Ada dua. Sebab tu hipotesis dia ada macam hipotesis null dengan hipotesis alternatif atau hipotesis penyelidikan kita panggil. Jadi dekat sini yang kita kena tahu ada dua keadaan. Sebab tu bila guna hipotesis dia kena menentukan sebab ada dua. Ya ke orang gembira ke banyak lagi yang tak gembira? Ada dua cabang. So bila ada dua cabang, kita kena uji, kita kena tentukan. Jadi sebab tu jadi hipotesis. Kemudian teori. Ingat ayat sudah dia kata hipotesis ni penting sebab dalam kuantitatif perlu hipotesis sebab kita kena testing teori. Jadi apa teori? Teori adalah menjelaskan berasaskan gabungan semua tadi. Yang axiom, postulat, teorem, natijah, hipotesis. Yang telah diuji berulang kali secara saintifik
serta boleh disahkan dan diterima. Sebab tu bila kata accepted ke reject, kan? Dalam kitaran ini, teori yang tidak relevan akan dibuang ataupun diubah suai, dikembangkan, digantikan dengan teori yang mampu menjelaskan kat ni. Bila satu kajian tu bila dah jadi, bila you bangunkan satu hipotesis, bila you dapat satu result, dia bercanggah dengan teori. Dia bercanggah dengan teori. Okey. Jadi bila bercanggah dengan teori, next researcher yang dapat result yang bercanggah, tak biarlah, itu new finding, baguslah keluarkan finding yang bercanggah. Tapi untuk next researcher boleh replace another theory ataupun ganti dengan teori lain nak uji benda yang sama. Sebab tu dibenarkan sebenarnya teori ni kadang-kadang satu teori itu tak semestinya teori itu perlu diuji, dia boleh diuji dengan teori yang lain. Sebab dapatan sebelum ni menunjukkan dengan menggunakan teori itu dapatan tu tak dapat seperti mana yang kita hipotesiskan lah dalam alternatif ataupun dalam penyelidikan. Itu hipotesis. Jangan nak faham lah dalam penyelidikan ni kenapa kita kena bangunkan hipotesis, sebab kita kena uji. Kita dah faham tadi apa tu scientific, kan? Kita dah faham apa tu utilitarian, kita dah faham dah sumatif dalam kuantitatif. So kenapa benda tu? Okey. Kemudian dalam bab research methodology ni ramai orang yang nak tahu tentang aspek ni. Biasalah dalam ni ramai orang nak tahu populasi dan persampulan. Okey. Saya cerita pasal populasi lah. Okay, populasi ni bila orang tanya siapa populasi ni, populasi saya adalah semua cikgu di Malaysia. Betul ke nak edar soal sidik kepada semua cikgu di kat Malaysia, contohlah, kan? Jadi bila kat situ kita ada macam mana kita panggil framing kan populasi. So kita kena ada tahu sikit populasi tu ada jenis ni, kita panggil populasi sebenar, populasi sasaran dengan populasi capaian. Okey, populasi sebenar tu kadang-kadang kita tak tahu lah berapa sukar diperolehi. Kuantiti populasi sebenar tu kita susah nak dapatkan kuantiti dalam satu keadaan. Okey. Tetapi populasi sasaran itu okey, kita boleh dapat statistik dia, figure dia berapa jumlah. Boleh diperolehi. Tetapi populasi capaian tu realistik. Populasi capaian realistik. Contoh dia macam ni lah. Oh, populasi sebenar tu kita kata guru di Malaysia. Guru di Malaysia, contoh guru di Malaysia yang ada pergi latihan untuk memantapkan pedagogi. Berapa jumlah? Macam mana aku nak tahu cikgu ni pergi sendiri-sendiri, bukan ada satu khusus khas. Jadi dia suka diperolehi. Kita pergi zoom lagi. Ni boleh didapat. Kita pergi dekat satu negeri je. Sebab negeri Kedah mewajibkan satu kursus pedagogi ni semua benda. Jadi kita boleh buat satu Kedah. Tapi sampel dia terlalu besar. Kita zoomnya lagi. Sebab kita memang nak cari cikgu yang berpengalaman, yang paling tidak 10 tahun mengajar. So itu lebih populasi capaian ataupun realistik. Sebab tu bila saya tanya siapa ni? Cikgu semua tak, cikgu kat Kedah je. Betul ke kat Kedah? Cikgu sekolah menengah je. Ya betul ke sekolah menengah? Tingkatan 1 je. Semua ke Kedah tingkatan 1? Tak, ambil sekolah harian je. Semua sekolah harian? Taklah yang ambil subjek ni. Jadi kita zoom. Okey. Sebenarnya populasi itu kita zoom. Last kali nanti itulah populasi yang terakhir ataupun panggil populasi capaian. Betul ke nak edarkan ke semua populasi capaian ni? Ni 2000 je ni. Tak, saya gunakan persampulan. Jadi kena ingat, tak semua persampulan tu, sampel tu perlu. Kalau you dah buat populasi capaian tu, itu saja yang you guna. You ada populasi capaian 2000 tu memang you nak edar questionnaire. Contoh dia, tak perlu sampel. Jadi persampulan ni option, sampel ni option. Kalau populasi tu terlalu banyak, sebab you kena tahu subset. Sampel ni subset daripada populasi. Jadi jangan terkejut kalau kata dalam research tak ada sampel, tak ada sampling, Okey, dia ada sebab digunakan populasi capaian. Ini sebab ada setengah buku dia tak cover populasi sebenar, sasaran dan capaian, kita populasi je. Dia kata okey, ni populasi. Populasi adalah berapa rakyat Malaysia, berapa cikgu di Malaysia. Okey, buat persampulan. Okey, saya sukar mula-mula nak faham benda konsep tu bila saya baca a few books. Okey, populasi ni ada banyak jenis. Daripada jenis-jenis saya sukalah. Sebab tu selalu gambar raja kat sini nanti you tengok. Kita zoom lagi. Last sekali, okay, now kita memang tak boleh study populasi. Populasi terlalu besar, kita kena zoom kecilkan lagi. Sebab tu kita perlukan sampel. Alright. Kemudian kita cover untuk next pula. Okay, lepas kita cover pasal sampel ni, kita nak cover juga kita kata ini proses unsur dalam data penyelidikan. Kita panggil 5A ataupun 4K plus 1P. Apa 4K 1P tu? Bila ada unsur data dalam penyelidikan, benda ni kena ada.
kesediaan, kesahihan, kecukupan, kesesuaian dan penyesuaian. So bila cerita data, tak kisahlah primary ke sekunder ke, dia mesti satu kesediaan. Kesediaan tu boleh dipercayai. Kesahihan, ketepatan data boleh disemak punca dia. Kecukupan, data yang cukup untuk buat kesimpulan. Kesesuaian, maklumat yang relevan dalam kajian. Penyesuaian, data boleh dianalisis dengan statistik ataupun dengan kaedah-kaedah yang lain yang dapat memberi makna dan kebenaran. Okey, tapi dalam bahasa Inggeris tu jadi 5A. Dia ada availability, authenticity, adequacy, applicability dengan adaptability. Jadilah 5A. Jadi bila sebut pasal data dalam penyelidikan nanti, so 5 ni lah: kesediaan, kesahihan, kecukupan, kesesuaian dan penyesuaian. Jadi kita nak tengok ni data ni tak sesuai, data ni tak cukup, data ni tak sah, data ni tak sedia, tak boleh dipercayai. Dia ni tak boleh nak sesuai sebab kita tak boleh analisis. Jadi ini consider penting. Sebab tu kalau jumpa dengan supervisor atau penilai, dia kata, betul ke nak kaji ni? You pakai data apa? Betul ke data ni boleh dapat? Sah ke dia? Jadi orang menilai dari segi kesahan nanti berdasarkan aspek ni lah. So kita panggil dalam unsur data penyelidikan tu refer 5A ni ataupun 4K1P. Okey, lain-lain dalam bab metodologi ni yang kita akan cover. Saya tak cover, saya sekadar sebut supaya untuk next class kita akan cover ini. Kita akan buat strategi penyelidikan. Ini penting. Aku pakai case study, aku nak pakai actual research, aku nak pakai eksperimen, aku nak pakai etnografi, aku nak pakai narrative inquiry. Jadi benda ni kita akan bincang, namanya strategi penyelidikan, tu nama dia. Kemudian pilihan penyelidikan. Aku ni nak pakai mono method. Mono maksudnya satu, nak pakai kuanti ke pakai kuali. Aku pakai mix, pakai kuali dan kuanti. Aku pakai multi method. Multi method kuali ke, multi method kuanti ke, multi method mix. So kita akan cover tu jenis-jenis dipanggil pilihan penyelidikan. Kemudian kita akan belajar dari segi tempoh masa atau ufuk masa penyelidikan, cross sectional atau longitudinal. Okey. Kemudian kita akan belajar juga benda ni, kesahan dan kebolehpercayaan. So dalam penyelidikan bahagian ni lah proses penyelidikan yang rigorous. Kuantitatif pun kat sini, kualitatif pun kat sini. Jadi kat sinilah yang menjadi kematangan dalam penulisan bab metodologi dalam konteks kesahan dan kebolehpercayaan. Dia saling komplement lah. Saya buat kebolehpercayaannya, saya tak buat kesahan. You kena belajar semua jenis kesahan. Bagi saya semua orang wajar buat kesahan. Sebab tak seronok tak ada kesahan. Dia tak boleh. Saya buat kebolehpercayaan, saya buat reality je. Tak. You kena buat validity and reliability. Walaupun satu, you kena buat. Okay, kemudian teknik penyelidikan. Okay, kita kena faham macam contoh lah contoh, saya tak boleh cerita banyak. Interview ataupun observation, pemerhatian. Ada yang dipanggil berstruktur, semi berstruktur dan tidak berstruktur. Okay, dia lebih kurang macam ni lah. Kalau berstruktur tu clear lah dengan detailnya, dengan checklist dia. Just kita pergi, dah structured, dah tahulah apa kita nak buat. Semi structured cuma ada keyword je, dapat glue je apa kita nak buat. Kalau macam unstructured, dia benda yang pergi ke tempat situasi tu baru kita tahu, oh dia ni observe, oh dapat ni, itu unstructured. Sama juga dengan interview, tak prepare pun soalan, jadi tengok situational pada ketiga tu masa interview, keluarlah soalan itu unstructured soalan. Okay. Kemudian walaupun kena ingat unstructured pun semua benda tu kita kena ada protokol dengan prosedur yang betul dalam menjalankan interview, contoh dia. Okey. Kemudian proses lah untuk pembangunan, develop modul, okey, ataupun pengukuran item, construct, bangunkan suatu CD, pembangunan tu nama dia. Kemudian ada research yang kena buat penterjemahan, translate. Contohlah daripada bahasa Inggeris nak buat bahasa Melayu, nak buat back to back procedure translation, back to back translation ke, direct translation ke, parallel translation ke. Kemudian kita buat pilot. Ini pilot ni bila sebut orang kuali tak buat pilot. Pilot study kualitatif kena, kuantitatif pun buat. Tapi bezanya misalnya saya sebut tadilah subjektif, dia individual. Tak semua perkara dalam kualitatif tu kena buat pilot. Contoh dia interview, yes, kita kena buat pilot. Tapi dia tak perlu dianalyskan result itu. Tetapi berbeza dengan orang kuanti, dan dia kena ketepatan apa saja aktiviti yang dia buat, walaupun pilot perlu dianalisis. Okey, kemudian kita akan belajar ethics. So penting ethics dalam penyelidikan. Tahniahlah buat Malaysia semakin serius bab ni. Jadi kebanyakan universiti pun dah ada format baru, iaitu etika penyelidikan perlu ada dalam bab 3. Okey, alright. Last sekali kita akan belajar juga dia punya prosedur, tata cara dalam analisis data. Sebab bab 4 nanti kita nak analisis. Jadi bab 3 dah beritahu dah macam mana nak analisis. Jadi bab 3 kena cerita juga step ataupun proses ataupun prosedur tata cara dalam analisis data. Okey, kita dah masuk yang di hujung ni, bagaimana nak tulis
1.3 dengan 3.12 kesimpulan ini. Okay, saya nak sama juga macam siapa dapat slide yang pengenalan. Okay, dia beza dia adalah akan dengan telah, sebab tu saya bold warna biru. Okay, contohlah kan, outline ni ikut masing-masing, ikut pendidikan masing-masing. Saya bagi contoh, ini contoh, ikutlah metodologi outline tesis masing-masing. Contoh di sini macam mana saya bangunkan 3.1. Nama dia pengenalan. Pengenalan ini adalah pengenalan bab, memperehalkan kandungan yang ada tertulis dalam bab 3, iaitu bab metodologi. Bab ini akan membincangkan latar belakang penyelidikan bidang. Okay, saya syorkan nanti bila 3.2 kena cerita. Kalau saya bidang pendidikan, start 3.2 education, maksudnya penyelidikan dalam pendidikan. Supaya orang baca baru tahu, oh ini penyelidikan pendidikan. Kalau orang engineering, 3.2 dia penyelidikan kejuruteraan. Jadi cerita kat orang secara overview, apa itu penyelidikan kejuruteraan? Apa itu penyelidikan pendidikan? Apa tu penyelidikan ekonomi? Pendek pun tak apa. Tapi supaya orang faham, baca bab 3 kita, 3.2 kita adalah kita punya latar belakang penyelidikan bidang. Jadi kita boleh tulis pembincangkan latar belakang penyelidikan bidang, reka bentuk penyelidikan, setting and scope penyelidikan, populasi persampalan, pembangunan dan pengukuran item, penterjemahan, kajian rintis, prosedur pengumpulan, etika, data analisis dan akhiri dengan kesimpulan. Kopi ayat pengenalan ni, pindah dekat 3.12, letak dekat kesimpulan. Cuma beza, tukar akan kepada telah. Bab ini telah membincangkan bla 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 sampai habis tadi. Full stop. Yang last kali tambah. Bab seterusnya akan membincangkan bab analisis dan dapatan kajian. Sebab bab 4 analisis dan dapatan kajian. Jadi kita macam say welcome lah. So nak beritahu, bab berikutnya akan membincangkan bab analisis dan dapatan. Okey, ingat saya tulis kat bawah tu warna purple, dark purple, beritahu ikutlah format masing-masing. Kalau nak beritahu tak payah pening-pening, kita dah mulakan bab 3, 3.1 dengan 3.12 dah siap. Kenapa 3.12? Saya bubuh 3.12, nanti jadi 3.11 ke 3.10 ke, terpulanglah ikut outline masing-masing. Okey. Kemudian saya ada tunjukkan contoh, saya tak ada nak bincangkan ni, sekarang nak tunjukkan macam mana nak buat 3.2 tu. Sini sebagai contoh sahabat saya tulis approach to education research. Tak nak letak perkataan approach pun tak apa, letak education research je. Jadi ceritalah apa itu education research. Dia berbeza, kalau orang bisnes mungkin dia lebih pada memaksimiskan keuntungan. Tetapi kalau research penyelidikan dalam pendidikan, dia lebih kepada pelajar itu adalah aset bagi negara. Ada beza. Jadi orang kena faham, oh kalau research dalam bidang pendidikan ni, dia nature dia macam ni, sebab dia tidak mementingkan keuntungan apa-apa pun, pastikan budak tu faham, sebab aset dia sekarang ni pelajar. Jadi nature dia lain. Orang engineering lain. Dia nak cost effective dia, nak reducekan waste, nak cost reduction. So dia nak kena beritahu efficiency tu. Jadi orang yang nak buat research dalam engineering kena tahulah nature dia, genetik dia. Jadi tulis secara mudah, ringkas. You kena tahu benda ni sebab bidang masing-masing. Kena letak dulu. Sebelum kita pergi 3.3 research design, 3.1 pengenalan, 3.2 adalah research field. Tulislah education research ke engineering research. 3.3 baru kita tulis research design. Itu dari segi outline. Okay, itu saja perkongsian saya untuk bab 3 ni, untuk sesi pengenalan. Jangan risau, semua yang kita bincangkan ni ada didetailkan nanti dari segi outline dengan outline. Okey, contohnya yang ni umum, 3.2 adalah research bidang. Tulislah overview bidang masing-masing. Jadi saya tak cover dah benda tu sebab dia umum. Jadi 3.3 research design. Okey, 2 hari lagi kita akan cover research design dan lain-lain yang saya sentuhkan tadi. So jangan risau, ni sesi pengenalan untuk faham apa itu metodologi dan beberapa few perkataan-perkataan term tadi. Kalau tak ingat tak apa, boleh refer slide. Saya sekadar nak tunjuk supaya jangan gaduh-gaduh nak kata research tu luas, research tu indah. Kita friendly, tidak mengatakan orang tu lagi bagus ni, susah ni, senang. Tidak, kita nak menjiwai apa tu penyelidikan. Sebab kita kena faham, bukan untuk PhD, bukan untuk master, tapi lepas kita habis ni kita lebih kena matang dengan situasi. Sebab masalah yang datang, masalah yang diuji bukan dalam bentuk saintifik, ada dalam juga bentuk humanistik. Kita juga sebagai manusia, ada masa kita kena ukur dalam bentuk saintifik, ada masa kita kena ukur dalam bentuk humanistik. Ada institutions, ada yang utilitarians,
Ada bentuk summative, ada bentuk formative. Macam contoh dia. Jadi cuba relax, tenang nak belajar metodologi ni. Saya tak nak terlalu cram untuk belajar metodologi. So refer slide untuk dapatkan satu konsep macam mana kita nak tulis dalam bab 3. Kelas ni kita kena kelas tulis tesis. Jadi memang idea saya akan go through outline by outline. Okey, minta maaf atas segala kekurangan dan kesilapan saya dalam menyampaikan asas pengenalan dalam metodologi. Semoga semua orang dapat manfaat, dapat idea, cuba dapat mulakan, dapat momentum positifnya untuk kita teruskan penulisan dalam bab 3. Bab 3 ni memang technicals, okey. Tetapi kita kena objektif, kena fokus seperti mana yang kita dah faham bab 1 dan bab 2. So dia sebenarnya normal. Bila buat bab 3 kita terlebih dekat prosedur, kita kena tambah baik dekat bab 2. Malah kalau dah lari kita kena align. Betul ke aku nak buat metodologi macam ni ya? Proses ni, aktiviti ni. Sebab yang ni tak menjawab mana-mana objektif kajian pun. Adakah nak tambah objektif kajian setara dengan barunya aliran metodologi, ataupun nak buang je langkah metodologi tu sebab memang kita tak cover dalam objektif. Jadilah benda tesis ni value added, jangan jadi non value added, menambah-nambah suatu benda yang tak perlu. Okay, terima kasih lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan terima kasih.